السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna yawma Ashura fasu'ilu an dhalik faqalu هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه، أو كما قال. حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Fawajada al-yahud yasumuna yawma Ashura. Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Ashura daripada perkataan asyara. Asyara maknanya 10. Ashura maknanya hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Esok lah, maknanya esok. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, didapati orang-orang Yahudi bila mai 10 Muharram mereka puasa. Fasu'ilu an zalik, maka ditanya orang-orang Yahudi ni apa pasal mereka puasa pada 10 Muharram. Faqalu, maka jawab orang-orang Yahudi ni, hadzal yawm allazi azhara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Orang-orang Yahudi jawab, mereka kata 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel ke atas Fir'aun. Rupanya cerita yang kita dengar selalu, cerita kata Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah, berlaku pada 10 Muharram. Dengar sana dah cerita macam mana Fir'aun dan bala tentera dia hambat Nabi Musa sampai dekat Laut Merah. Nabi Musa ambil tongkat mukjizat dia, pukul laut, dia tiba laut sebelah dua. Nabi Musa dengan orang-orang yang ikut dia lintas laut. Bila Nabi Musa AS sampai di seberang, Fir'aun dan tentera dia ada tengah laut. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, laut cantum balik, maka tenggelam Fir'aun dan tentera dia di dalam Laut Merah. Kejadian itu berlaku pada 10 Muharram. Mula daripada peristiwa itu, Nabi Allah Musa alaihi salam, tiap-tiap tibanya 10 Muharram, Nabi Musa puasa. Sebagai tanda syukur dia di atas kemenangan yang Allah bagi dekat dia. Menang ke atas Fir'aun dan bala tentera dia. Maka orang Yahudi, mereka ni Bani Israel, Yang menang tu ialah Nabi Musa dan Bani Israel.
Maka orang Yahudi, mereka merayakan 10 Muharram ni. Mereka jadikan itu hari raya mereka dan mereka puasa pada hari itu. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, di Madinah ni ada satu tempat nama Khaybar. Khaybar ini tempat Yahudi. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ini raya pada 10 Muharram ni sekali dengan puasa. Maka ditanya kepada orang Yahudi ini, pasal apa hampa puasa hari ini? Pasal apa hampa puasa Ashura ini? Pasal apa hampa puasa 10 Muharram ini? Pasal apa? Maka jawab Yahudi, dia kata, hadzal yaum allazi azhara Allahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Hari ini adalah hari kemenangan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israel. Menang ke atas Fir'aun, laknatullah alaih. Fanahnu nasumuh, kata orang-orang Yahudi Madinah ni, maka kami puasa pada hari Ashura ni. Hari 10 Muharram ni kami puasa, pasal nak sambut kemenangan Nabi Musa ke atas Fir'aun. Ta'ziman lahu, kami membesarkan hari 10 Muharram ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, nahnu aula bi Musa minkum. Nabi kata, patutnya kita orang Islam ni lebih lagi kena memuliakan Nabi Musa daripada Yahudi. Patutnya kita, Nabi kata orang Islam, kita ni sepatutnya lebih lagi memuliakan Nabi Musa. Kerana Nabi Musa ni salah seorang daripada 25 Nabi. Patutnya kita lebih lagi memuliakan Nabi Musa daripada mereka ni. Fa'amara bisawmi, maka Nabi memerintahkan supaya orang Islam puasa pada 10 Muharram. Maka puasa pada 10 Muharram ini adalah untuk nak menunjukkan yang kita ni memuliakan Nabi Musa dan kita ni meraihkan kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel ke atas Fir'aun, laknatullah alaih. Itu asal usul yang dikatakan puasa Ashura itu. Dia tak kena mengenal dengan bubuk Ashura. Dia ada cerita tentang Ashura ni, cerita puasa sunat. Tapi kita orang Melayu, kita tak berkalut nak puasa sunat ni, kecuali hak tua aja. Hak umur pertengahan ni dia kalut dengan bubuk surah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat daripada Ar-Rubaiyah binti Muawiyah radhiyallahu anha, kata dia, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat Ashura ila qura al-ansar allati hawla al-Madinah. Man kana asbaha sha'iman falyutimma shawmah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat perempuan nama dia Ar-Rubaiyah binti Muawiyah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi SAW pada pagi 10 Muharram, Nabi perintahkan satu orang sahabat pergi kepada rumah orang-orang Ansar yang ada di sekitar Madinah. Pagi 10 Muharram, pagi hari Ashura, maksudnya macam pagi esok lah. Nabi SAW perintahkan satu orang pergi kepada penduduk-penduduk yang ada di sekitar Madinah. Nabi suruh dia ni dihabaq dekat orang semua, man kana asbaha sha'iman falyutimma shawman. Siapa yang pagi tadi tak makan apa lagi, maka puasalah hari ini. Nabi SAW pada pagi 10 Muharram, Nabi suruh satu orang sahabat suruh keluar pergi ke rumah-rumah orang Ansar yang ada di sekitar Madinah ni. Pergi ke rumah-rumah mereka ni, pergi habaq dekat mereka. Siapa yang pagi tadi tak makan apa lagi, maka hendaklah dia terus puasa Ashura. Maknanya Nabi SAW sangat mengambil berat tentang soal puasa Ashura ini. Apa kelebihan puasa Ashura ini? Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi Arafah
Faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-baqiyah. Qala wa su'ila an sawmi Ashura. Faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi SAW ditanya orang tentang puasa Arafah. Puasa pada masa orang-orang Islam yang pergi buat haji wukuf di padang Arafah. Yang ni pun satu benda kita nak kena ingat. Dia bukan puasa 9 Zulhijjah, tapi dia puasa Yaumul Arafah. Tak sama. Walaupun hari Arafah tu jatuh pada 9 Zulhijjah, tapi Nabi tidak kata puasa 9 Zulhijjah. Nabi kata puasa Arafah. Maknanya hari puasa mesti jatuh pada hari Arafah di Saudi. Kalau kalender kita lari dengan kalender Saudi, kalau lari depa 9 Zulhijjah kita baru 8 misalnya, depa dah wukuf di padang Arafah, kita masih lagi 8. Kita nak puasa hari mana? Puasa hari itu. Hari orang duk wukuf di Arafah. Kita tak boleh tunggu hari 9, sebab bila mai hari 9 sana dah raya dah. Maka balik kepada sebutan yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis. Nabi kata puasa Saum Arafah, puasa hari Arafah. Hari Arafah ialah puasa hari wukuf di padang Arafah. Ini satu. Tapi ni kalender kita dah masuk sama balik dah dengan Saudi. Tahun yang lepas-lepas kita lari daripada kalender Saudi. Maka puasa Arafah itu mestilah puasa ketika umat Islam sedang wukuf di Arafah. Ditanya Nabi SAW tentang puasa Arafah. Nabi kata yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-baqiyah. Nabi kata siapa puasa hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa dia tahun lepas dan tahun yang akan datang. Mana baru ni, masa raya haji baru ni, siapa puasa pada hari Arafah itu dia dapat janji daripada Nabi SAW. Janji Nabi, janji Allah. Itu kita kena faham. Nabi SAW kata, yang dikatakan puasa Arafah itu yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah ampun dosa orang yang puasa hari Arafah ni. Allah ampun dosa tahun lepas dengan tahun hadapan mai. Allah ampun dosa dia. Ulama-ulama hadis kata yang dimaksudkan dengan ampun dosa itu ialah ampun dosa-dosa kecil. Qala, kata Abu Qatadah, wa su'ila an saumi Ashura. Kemudian Allah tanya Nabi tentang puasa Ashura. Yang kata puasa Ashura ini apa ganjaran dia, apa pahala dia? Faqala, kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah. Allah mengampunkan dosa tahun lepas. Maknanya siapa puasa hari Ashura esok 10 Muharram, siapa puasa hari Ashura esok, dia mendapat janji daripada Nabi SAW, janji keampunan dosa untuk tahun yang dah lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan sunnah Nabi SAW. Kita dok buat benda yang tidak sunnah. Kita bila mai 1 Muharram ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Yang ni tak dibuat oleh Nabi. Buat tak salah. Minta doa bila pun tak salah. Tapi tidak disuruh oleh Nabi. Ini benda kita nak kena faham. Benda tu tak salah. Tapi dia bukan sunnah Nabi. Kita nak doa akhir tahun, minta Allah ampun dosa-dosa kita yang kita dah buat pada tahun yang lepas. Itu tak jadi kesalahan apa. Masuk tahun baru, kita nak minta supaya Allah jadikan tahun baru ni tahun yang betul-betul membawa manfaat kepada kita. Tak jadi apa-apa. Cumanya doa akhir tahun, doa awal tahun itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabinya menjelang Muharram ini ialah puasa pada Ashura, pada hari yang ke-10 Muharram. Di dalam sebuah hadis lain, sahabat pernah pergi mengadu dekat Nabi SAW. Sahabat kata, ya Rasulullah, puasa Ashura, puasa 10 Muharram ini adalah puasa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adakah kita nak puasa sama macam mereka? Ada sahabat kita tanya Nabi macam tu.
Dah kata puasa Ashura ini puasa yang dibuat oleh Yahudi dan Nasrani. Apa pasal kita orang Islam nak pergi ikut Yahudi dan Nasrani? Mereka puasa hari ini, kita pun nak puasa hari ini. Nabi kata puasa ni bukan puasa Yahudi, tapi ini puasa kerana nak menyatakan syukur kita atas kemenangan Nabi Allah Musa alaihi salam ke atas Firaun dan tentera dia. Bukan puasa kerana kita ikut Yahudi, tapi kita puasa kerana kita nak nyatakan syukur kita atas kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi Musa dan juga sahabat-sahabat dia ke atas Firaun dan bala tentera dia. Kemudian Nabi SAW kata, kalau sekiranya tahun depan Allah panjangkan umur aku, Nabi kata, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kalau tahun depan Allah panjangkan umur aku, Nabi kata aku akan puasa Tasu'ah dan Ashura, maksudnya 9 dan 10 Muharram. Tapi kemudiannya Nabi SAW wafat sebelum menjelang tahun hadapan. Maka ulama hadis mengambil kesimpulan. Ulama hadis kata kalau Nabi niat nak buat puasa hari 9 pada tahun yang berikutnya kalau panjang umur, maka niat Nabi juga adalah sunnah. Maka puasa 9 dan puasa 10 Muharram hari ini dan esok adalah puasa sunat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bukan apa benda ni, satu, dia adalah amal baik. Saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, kalau hari ini kita tak dalam puasa, esok kita jangan lepas peluang ni. Yang kedua, kita melihat kepada janji Nabi SAW. Nabi kata siapa puasa pada 10 Muharram, Allah menjanjikan keampunan dosa untuk dia untuk tahun yang lepas. Maka jangan lepas peluang ini, kerana peluang ini tidak main selalu. Dia hanya main sekali-sekala, sekali di dalam satu tahun. Maka rebut peluang ini, mudah-mudahan ada kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16, muka surat 84. Muka surat 84. Bulan 1 waktu itu kita baca hadis An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqah ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عن باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر. Kita dah baca serat hadis ni, riwayat daripada Abi Kabsyah Al-Anmari. Kata Abu Kabsyah, dia dengar Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, salasatun uqsimu alaihinna. Nabi kata ada tiga perkara, aku bersumpah di atas tiga perkara ini. Wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Dan Nabi kata aku nak cerita dekat hampa satu hadis, maka hendaklah hampa hafal hadis ini. Tiga perkara itu ialah Nabi kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Satu orang yang bagi sedekah, duit dia tak akan kurang. Nabi bagi satu sumpah. Nabi kata siapa ada duit, dia ada bagi sedekah duit dia tak akan kurang. Allah akan tambah duit dia. Yang kedua, wala zulima 'abdun mazlamatan fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah. Dan tidaklah satu orang yang kena zalim, dia sabar atas kezaliman yang orang buat dekat dia, Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia, maka bertambah kemuliaan dia. Kalau betul kita kena zalim, tak sah lagu manalah, satu hari Allah angkat kita balik. Allah angkat kita balik itu sebagai balasan kepada kesabaran kita atas kezaliman yang orang buat dekat kita. Nabi kata aku sumpah benda ni tentu jadi. Yang ketiga, wala fataha an babi mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqr.
Nabi kata taklah satu orang yang suka duk minta dekat orang, melainkan Allah akan jadikan dia fakir. Satu orang suka meminta-minta dekat orang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia satu orang yang fakir. Kata bila pun tak cukup duk minta ke orang, tak berhenti-henti. Maka 3 perkara ni kita dah baca pada bulan 1 tu. Malam ni muka surat 83 kita sambung apa benda yang Nabi kata aku nak cerita dekat hampa, hafal benda yang aku nak cerita. Nabi kata muka surat 83 bawah tu dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu qala innamad dunya li arba'ati nafar abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Dan aku khabarkan kepada sekalian kamu satu hadis. Nabi kata aku nak bagi tahu dekat hampa satu hadis, maka hendaklah hafaz oleh sekalian kamu akan dia. Nabi kata jangan lupa benda yang aku nak abang ni. Sabdanya hanya sahaja dunia itu bagi 4 orang. Nabi kata dunia ni ada 4 golongan manusia. Dalam dunia ni ada 4 golongan manusia duduk, iaitu hamba Allah. Ini golongan pertama, iaitu hamba Allah yang diberi rezeki akan dia oleh Allah akan harta dan ilmu. Maka dia berbuat ibadah akan Tuhannya dan dia menghubungkan ia padanya akan rahimnya dan mengetahui ia bagi Allah padanya akan hak. Maka ini orang lebih utama darjatnya. Nabi kata dalam dunia ni ada 4 jenis manusia. Manusia jenis yang pertama ni Tuhan bagi kat dia ilmu pun ada, dia orang yang berilmu, harta pun ada, dia orang ada harta. Ada manusia Allah bagi kat dia dua-dua benda ni. Dan golongan ini Allah bagi harta benda dekat dia, Allah bagi ilmu dekat dia. Dengan harta tu dia dekat diri dengan Allah. Dengan ilmu itu bertambah takwa dia kepada Allah. Maka ini golongan paling baik. Nabi kata. Masalah berilmu dan berharta serta digunakan pada tempatnya ialah orang yang berdarjat tinggi. Siapa Tuhan bagi dia jadi kaya, dia guna kekayaan dia untuk dekat diri dengan Allah, dia tinggi kedudukan di sisi Allah. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ilmu dekat dia, dengan ilmu tu menambah takwa dia kepada Allah, maka tinggi dia di sisi Allah. Demikianlah tersebut dalam hadis itu, yakni seseorang itu diberi Allah akan dia ilmu dan harta, maka ilmunya itu diamalkan dia dengan semayang dan zikir dan sebagainya. Ada ilmu, maka dia laksanakan ilmu dia. Malam ni kita tahu satu benda. Apa dia? Kita tahu kata 10 Muharram itu sunat puasa. Bukan sahaja sunat biasa, bahkan Nabi SAW sampai pernah suruh sahabat keluar pergi di dalam kota Madinah ni, bagi ingat dekat orang-orang Madinah, jangan lupa hari ini 10 Muharram, siapa yang belum makan lagi niat puasa, puasa sunat Ashura. Maknanya kalau Nabi suruh sampai macam tu, benda ni penting lah. Kalau tak penting, Nabi habaq je. Nabi kata 10 Muharram hari Ashura sunat puasa, Nabi habaq begitu aja sudah cukup. Tapi tak cukup dengan habaq saja, Nabi suruh pula sahabat pergi peringat di tiap-tiap pintu rumah, jangan lupa hari ini hari Ashura, siapa yang tak makan lagi niat puasa. Makna dia penting. Tidak cukup dengan penting tu, Nabi tambah pula selapis lagi. Nabi kata siapa puasa Ashura, Allah ampun dosa dia untuk tahun yang lepas. Maknanya sekali dengan bagi tahu, sekali dengan peringat, sekali dengan habaq janji baik di sisi Allah, maknanya benda penting. Malam ni kita tahu satu benda penting. Maknanya malam ni kita dapat satu ilmu. Kalau kita beramal dengan ilmu yang kita dapat ni, maka tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam tu, kaitan dia macam tu. Dan kita akan tahu berapa banyak benda yang kita tahu dalam dunia ni, tapi kita tak buat. Berapa banyak benda yang kita tahu kata tak boleh buat dalam dunia ni, tapi kita buat. Maknanya kita banyak dosa. Malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dekat kita benda ni. Nabi SAW tolong sampaikan benda ni dekat kita. Nabi kata
Golongan pertama dalam dunia ni adalah orang yang Allah bagi ilmu, orang yang Allah bagi harta. Dia guna ilmu tu untuk dekat diri dia dengan Allah, dan dia guna harta untuk nak menambahkan lagi keberkatan dia di sisi Allah. Maka ini orang yang paling utama di sisi Allah. Dia kata, dan mengerjakan ia akan barang yang disuruh Allah, dan dijauhkannya barang yang dicegah Allah. Dengan ilmu tu dia tahu mana patut dia buat, mana yang dia tak patut buat. Dia tahu. Dan hartanya itu digunakannya kepada memberi nafkah orang yang wajib atas dirinya. Dia ada harta, keutamaan dalam membelanjakan harta ialah pada anak isteri. Itu orang yang wajib nafkah ke atas kita orang lelaki. Allah bagi dekat dia duit ringgit, keutamaan dalam membelanjakan duit ringgit ni untuk anak bini. Itu keutamaan. Kalau tak belanja untuk mereka ni, kita kena jawab depan Tuhan. Kalau duit ringgit kita tak sedekah untuk tujuan-tujuan kebajikan, belum lagi kita ditanya, sebab benda tu bukan kewajipan. Sedekah tu sunat. Tapi duit ringgit belanja untuk anak bini, ini bukan sunat, ini wajib. Kalau kita ada duit ringgit tak belanja dekat anak bini, berdosa di depan Allah. Jawab di depan Allah. Maka Nabi SAW kata, orang yang diberikan harta tu, digunakan harta tu untuk nafkah orang yang wajib atas dirinya. Dan dihubungkannya dirinya dengan ibu bapaknya. Dengan harta tu, dia bagi mak pak dia suka dengan dia. Dia bagi mak pak dia rasa senang dengan dia. Mak pak susah, orang tua pula lagi, hidup dua orang, makan minum pun tak terurus, tak ada orang nak jaga. Anak orang senang, bawa keluar duit, dia ambil satu Indonesia, bagi pergi jaga mak dengan bapak dia, tolong masak makan, tolong jaga, lipat kain baju, basuh baju, jemuk baju dan sebagainya. Dia guna duit dia, upah orang untuk jaga mak pak dia, di samping dia jaga mak pak dia. Kita kerja, bini kita kerja, siapa nak dan kita tengok mak pak kita, kita pun tak dan. Oleh kerana tak dan, cari ganti. Dia ambil satu orang, main suruh jaga mak pak kita. Kita pantau dia, macam mana dia jaga mak pak kita. Belanja duit untuk upah orang jaga mak pak ini, bermakna kita menghubungkan diri kita dengan ibu bapa kita yang tercinta. Dapat pahala. Dan kita menghubungkan dengan sanak saudara, dengan harta kita tu. Adik-beradik kita, beralih tengok keliling kelalang kita, siapa adik-beradik kita yang tak ada kemudahan untuk anak-anak nak mengaji dan sebagainya. Ada sikit bagi untuk memudahkan pengajian dia. Ini orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ditolongnya kesusahan mereka itu dengan hartanya, disedekahkannya, dan diketahuinya ada bagi Allah pada harta itu hak dan suruhnya, iaitu bersedekah wajib. Di samping tu dia tahu bila dia ada duit cukup haul, cukup nisab, dia wajib keluar zakat. Dalam soal keluar zakat dia tak ada kecoh. Berapa banyak dia wajib keluar, banyak tu dia keluar. Dia satu orang yang faham, kata dalam harta ni ada hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak kecoh dengan harta yang Allah anugerah dekat dia. Dia buat keluar zakat wajib, dan mengerjakan haji wajib, dan melepaskan nazar wajib dan sebagainya. Dia guna harta dia untuk buat macam-macam benda baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita tengok Islam, di samping dia suruh kita jadi orang yang zahid, satu orang yang zuhud dalam dunia, tidak bermakna Islam suruh kita jadi miskin. Pasal apa? Pasal banyak ibadat dalam Islam dia berkait dengan harta. Tak ada harta, banyak benda kita tak boleh buat dalam Islam. Bila ada harta, banyak ruang yang kita boleh buat dalam Islam ni. Maka itu kelebihan orang yang berharta, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ingat balik hadis kita pernah baca dulu, macam mana sekumpulan sahabat-sahabat Nabi hak miskin pergi jumpa Nabi SAW. Mereka komplain Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin pergi jumpa Nabi, pergi komplain Nabi, ya Rasulullah, rugilah kami orang-orang miskin, untunglah mereka yang kaya. Nabi kata pasal apa? Mereka kata, orang kaya boleh buat apa yang kami buat, tapi kami tak boleh buat apa yang orang kaya buat. Nabi kata dah. Nabi kata walaupun orang kaya ada duit, mereka boleh derma, boleh sedekah, boleh belanja harta, boleh belanja duit yang Allah bagi dekat mereka, dan mereka boleh dapat pahala lebih. Hampa juga boleh dapat pahala sedekah. Nabi kata di antaranya ialah hampa bertasbih. Bila sebut subhanallah, 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 pahala sama macam orang kaya sedekah duit.
Nabi jawab lagu tu. Bila hampa bertahmid, sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, sama macam orang kaya sedekah duit. Bila hampa bertakbir, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama macam orang kaya sedekah duit. Nabi kata, jadi orang kaya dia boleh sedekah duit, orang miskin tak boleh sedekah duit, dia berzikir. Zikir sama pahala dengan bersedekah duit. Nabi kata lagu tu. Orang miskin kata lagi dekat Nabi, dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, tak sama jugalah. Pasal apa? Pasal orang kaya pun bertasbih, orang kaya pun bertahmid, orang kaya pun bertakbir. Mereka sudahlah bertasbih, bertahmid dan bertakbir macam kami. Mereka masih lagi boleh sedekah. Kami hanya boleh bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Kami tak dapat nak sedekah. Nabi kata, itulah kelebihan orang kaya. Nabi lah sekali kata macam tu. Makna apa tuan? Maknanya, kok mana pun orang Islam jadi orang ada duit ni, agama suruh. Agama suruh. Malam ni pula kita baca, jumpa lagi sekali benda ni. Kelebihan yang Allah bagi kepada sesetengah orang. Allah bagi dekat dia ilmu, Allah bagi dekat dia harta. Dengan ilmu, dengan harta tu, dia lagi dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang demikian itu, maka ialah orang yang berdarjat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa. Dan seorang hamba yang diberi akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki dengan ilmu, dan tiada diberi rezeki akan dia pada harta. Ini golongan kedua. Golongan kedua, Allah bagi dia jadi orang yang berilmu tapi harta tak ada. Golongan pertama, jadi ilmu ada, harta ada. Dengan berilmu, dengan berharta, semua ada kat dia, komplit. Dan dia pula guna ilmu, guna harta untuk nak dekat diri dengan Allah. Maka dia afdalul manazil, kedudukan paling tinggi. Golongan kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia ilmu, tapi harta tak ada. Ilmu, Masya Allah, cukup hebat, cukup. Harta tak ada. Begitu. Dan dia orang yang berniat, yakni orang yang benar niatnya. Dia satu orang yang benar niatnya. Berkata dia, jikalau sesungguhnya ada bagi aku harta, tentulah aku buat sebagaimana perbuatan si anu itu. Maka ialah orang yang dapat seperti niatnya, maka pahala keduanya sama. Allah bagi dekat dia ilmu, Allah tak bagi dekat dia harta. Sebagai orang yang berilmu, dia ada niat baik. Dia sentiasa duk ingat dalam hati dia, kalaulah Allah bagi aku kaya macam dia tu, aku akan buat baik macam dia tu buat. Dia tak kaya, dia orang miskin. Tapi oleh kerana ilmu ada kat dia, dia faham kata buat baik itu satu benda baik. Maka dia pasang niat dalam hati dia. Dia kata, aku kalau Allah bagi aku kaya, aku nak guna kekayaan aku untuk kebaikan. Macam orang kaya tu duk buat. Dia ni yang ada niat nak belanja harta untuk tujuan kebaikan ni, pahala sama dengan kawan hak kaya yang belanja harta untuk kebaikan. Nabi SAW kata, fa'ajruhuma sawa. Maka pahala dua-dua orang ni sama. Walaupun dia tak ada harta, walaupun dia tak boleh nak sedekah harta, pasal harta tak ada, tapi niat dia, kalau aku ada harta, aku nak sedekah juga untuk tujuan kebaikan. Aku nak jaga mak pak aku nak bela ni adik-beradik aku. Dia ada niat macam tu. Walaupun dia tak ada duit nak boleh buat benda tu, kerana niat dia nak buat macam tu, Allah bagi pahala kat dia sama dengan orang yang ada harta dan bersedekah tadi. Masalah, dia kata, berilmu tetapi tiada berharta. Sesungguhnya dengan hadis tadi, dapat satu orang yang berilmu serta tidak ada harta itu pengajaran yang baik. Dapat satu pengajaran. Dengan isyarat Nabi kita, iaitu apabila satu orang itu ada ilmu tapi tak ada harta, yakni tinggal di dalam kefakiran, maka hendaklah dia mengamalkan ilmunya serta betulkan niatnya. Kita kalau tak ada harta pun, niat bagi cantik. Mengamalkan ilmu itu ialah mengerjakan segala yang difardukan Allah. Hak mana Allah fardukan kita buat. Macam mana ilmu yang ada kat kita, macam mana kita tahu hak betul hak tak betul, kita jaga benda ni. Dan segala yang disuruhnya serta menjauhkan segala yang ditegahnya, sebagaimana yang kita tahu dalam ilmu kita tu. Buat lagu macam kita tahu. Hak betul, hak salah kita tahu.
Kita buat hak betul, jangan buat hak salah. Begitu. Dan betulkan niat kita. Apabila Tuhan kurnia harta, nescaya aku buat apa yang disuruh oleh Allah. Dan aku buat seperti perbuatan orang yang berilmu itu, iaitu aku akan menghubungkan silaturahim dan menunaikan apa yang difardukan Allah pada harta daripada sedekah wajib dan zakat dan sebagainya. Dan berniat sentiasa nak buat kebajikan pada harta tu. Maka siapa ada niat yang demikian itu, dapat darjat dia dan dapat pahala dia seperti mana orang yang buat amal itu, yang diniatkan suka memperbuat sepertinya itu. Itu dia. Jadi kalau sekiranya tak ada harta pun, niat mesti baik. Niat kalau aku satu hari Allah bagi aku harta lebih, aku nak buat kebaikan. Susah kan benda ni baca boleh. Kita kebanyakan kita bila tengok orang senang, kita jaki. Dari segi praktiknya kita ni, bila tengok orang senang, bukan kita tanya nak jadi macam kau tu. Kita duduk fikir macam mana nak terjatuh dia ni. Pemula tu tengok dia ni senang lah ni. Dulu mengaji sama dengan dia, tu bukan tarik macam mana jadi kaya atau lah ni rasuah agama aku tuduh macam tu menjadi dekat orang. Sudahlah kita ni tetap orang yang tak ada harta, niat pula busuk, apa pun tak ada. Sedangkan agama abang kalau kita lain. Agama abang kalau kita ditakdirkan jadi orang tak ada harta, niat mau cantik. Kita niat aku satu hari, mana nak tahu tuan-tuan benda ni. Hadis dah beritahu kat kita. Tuan-tuan ingat balik hadis Jibril alaihi salam. Nabi SAW duduk dalam satu majlis ilmu. Nabi duduk mengajar, tiba-tiba main satu orang berpakaian serba putih, rambut hitam berkilat. Masuk main duduk terus main duduk depan Nabi, belaga lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Semua orang tak kenal dia ni siapa. Semua orang duk tengok awak dia ni main lambat masuk main di depan, pergi belaga lutut dengan lutut Nabi SAW. Orang pun tak tahu dia ni main dari mana, siapa dia ni. Dia duduk terus, dia kata dekat Nabi, Islam ni apa? Nabi kata Islam ni 1, 2, 3, 4, 5. Nabi sebut rukun Islam. Dia kata iman ni apa? Nabi kata iman ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nabi beritahu rukun iman. Dia tanya Nabi, ihsan ni apa? Nabi kata ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Ihsan ini ialah kamu sembah Allah macam kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yara. Allah nampak kamu. Kemudian dia kata bila kiamat? Nabi kata tak tahu. Dia kata apa alamat dia? Nabi beritahu alamat dia. Di antara alamat yang Nabi sebut apa dia? Nabi kata apabila kamu melihat orang-orang yang miskin melarat tiba-tiba membina bangunan yang tinggi-tinggi. Di antara yang Nabi sebut dalam hadis itu. Maksudnya apa? Orang yang pada mulanya tengok miskin, tak ada apa, satu boleh jadi kaya. Maknanya menjelang kiamat tak mustahil. Orang yang hasil-hasil susah, miskin, pendidikan tak tinggi apa semua, tiba-tiba muncul sebagai orang kaya. Benda ni tak mustahil. Mana nak tahu kita salah seorang yang dimaksudkan oleh hadis tu. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala limpah kekayaan, kesenangan dekat kita. Jadi bila mai benda tu dekat kita, kita kena buat macam yang disebut oleh Nabi SAW. Sebelum benda tu mai, niat mau ada. Kalau esok ditakdirkan kita salah seorang pergi jadi orang kaya, aku nak buat macam mana orang kaya yang baik ni duk buat. Kita tak kaya pun, pahala sudah dapat sama macam orang kaya baik duk buat. Ini yang diajar oleh agama kita. Maka Nabi SAW pesan dekat kita benda ni. Sabda Nabi SAW lagi, wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil. Dan seorang hamba yang diberi rezeki akan dia oleh Allah akan harta. Ini pula golongan ketiga. Golongan pertama tadi Allah bagi ilmu, Allah bagi harta kaya. Golongan kedua Allah bagi ilmu tapi tak bagi harta. Golongan ketiga Allah bagi harta tapi Allah tak bagi ilmu. Ini pula. Dan tiada diberinya rezeki pada ilmu, maka ia pun mengurus hartanya. Dihalakannya tidak tentu dengan ketiadaan ilmu. Tiada buat ibadah padanya akan Tuhannya. Tiada dihubungkan padanya akan rahimnya. Dan tiada diketahui padanya hak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini orang sekeji-keji darjat. Ini golongan ketiga.
Ilmu Tuhan tak bagi, Tuhan bagi kaya. Dengan tak arti apa, duit tu ada banyak. Maka yang pertama, zakat tak berpeluang. Seorang tak arti apa. Yang kedua, kot kata nak sedekah, nak tolong adik-beradik apa semua, tak sekali-kali. Dia duk cakap bila masa pun dia kata, dulu aku susah tak ada adik-beradik. Lah aku senang adik-beradik mahmud pakai mai dua abang ni sangkut kot tu, sangkut kot ni. Lah ni aku tak mau nak kenal depan ni semua. Duit aku satu duit pun sumpah aku tak bagi kat depan ni. Dia duk mai jadi begitu. Ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Ada. Oh, dia kata dulu, dia kata masa kita susah, kita pergi rumah mereka tak buka pintu. Oh, dulu masa kita susah, kita habang kata anak nak mengaji, nak minta pinjam duit, tak mau bagi. Lah ni kita jadi senang, menjaga kita jadi bagus. Oh, pakat mai semua duk abang ni bukan online ni kita ni adik-beradik kotor ni. Oh, dia kata tak ada. Aku tak boleh lupa siapa mereka buat kat aku dulu. Lah ni nama kata nak tolong mereka ni tak pernah terlintas lah hati aku. Dia kata ini golongan ketiga. Golongan tiba-tiba Allah bagi dia jadi kaya, Allah tak bagi ilmu dekat dia. Kerana kaya tidak ada ilmu ni, akhirnya kekayaan itu membinasakan dia. Ini golongan ketiga. Masalah, dia kata berharta tidak ada ilmu. Maka itulah yang selalu menjadikan orang demikian sehina-hina darjat diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kerana tu dia jadi hina. Kerana seorang yang berharta serta tiada berilmu itu tidak tahu ia menggunakan harta kepada yang disukai Allah. Dia tak erti. Sebab ilmu tak ada. Dia tak erti ni kemana nak disalurkan kekayaan dia. Dia tak erti. Bahkan hartanya itu digunakan pada jalan hawa nafsu. Duit ringgit tu betul-betul dia guna menambahkan lagi dosa dia, merosakkan diri dia. Bersuka-suka dia dengan minum arak. Tuan-tuan tahu berapa ramai orang Islam hari ni minum arak? Berapa ramai? Minum arak. Mabuk tunggil langgar, hidup dalam parit dan sebagainya, pipi suluh dengan toslet, tengok muka orang Islam. Tuan-tuan tanyalah polis duk buat operasi. Polis duk buat operasi, kok belah perai apa semua tu, tengok berapa banyak disko, berapa banyak pub, berapa banyak dia ada di sebelah. Menjelang subuh, menjelang pagi ni kalau ada operasi, bawa toslet pergi suluh-suluh, tengok ada di tilung, boleh longkang 4-5 orang, suluh-suluh muka Melayu pun ada. Duit ada. Masuk ke dalam tu nak minum arak ni, minum pakai jam, bukan minum pakai gelas, pakai jam minum. Pakai jam, sekali order 5 jam. Minum gak habis 1 jam lempang perang oleh, habis jam lain pula minum mabuk, punggai perang lagi boleh duk punggai lagi berasa besar, lagi berasa hebat. Mabuk berangkat keluar semua tu jatuh parit pakai lena tuan dulu sampai nak sedang pagi esok baru nak balik. Oh, Islam kita buat jadi begitu. Nak boleh langkah masuk pergi duk capai jam minum ni tak ada duit orang lah. Dia tak boleh masuk. Ada duit baru boleh masuk. Ni golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Allah bagi dekat dia harta, duit ringgit, dia pergi melingkup dengan harta dengan duit ringgit yang Tuhan bagi ke dia. Maka apa jadi dekat dia? Digunakan untuk bersuka-suka, minum arak, dengan melihat wayang dan membuat riba. Pergi jadi alung pula. Ada duit pergi jadi alung. Buat riba lah. Orang yang desperate, orang yang dalam kesempitan, orang yang tersepit, nak pakai duit, tak ada tempat dah nak pergi minta, pergi cari dia. Cari dia kata apa? Pinjam 1,000, ujung bulan bayar 1,500. Sebulan. Ambil 1,000. Ujung bulan bayar kat aku 1,500. Dia ambil bunga sampai RM500. Ada kawan pergi ambil, tuan-tuan ada. Ni pasal sangkut tak apa yang nak buat apa ni, gagal juga. 1,000 tak apa, ujung bulan 1,500 pun 1,500 lah aku bayar. Ada pergi pinjam 10,000. Buat agreement tulis ni, buat agreement tulis, pinjam 10,000 bayar 22,000. Tak kira nak bayar bila. Kalau hari ni ambil 5 hari kata dapat duit, 5 hari pun 5 hari bayar 22,000. Dia pakai agreement pukul mati lagu tu ya. Tak ada kira hari, tak ada kira bulan. Ada juga hak jenis halung macam ni pun ada juga. Tak boleh dia hantar kaki pukul, dikelak satu badan dan sebagainya, diubut anak pinak dan sebagainya. Ada orang kaya yang mengambil kesempatan pergi jadi jahat macam ni.
Hak kawan pergi terlibat tu pun satu pasal. Kawan hak pergi jadi jahat ni, lagilah banyak pasal dia ni. Kata dia, dan dijudikannya. Ada duit sikit, pergi melingkup, pergi berjudi. Dan bersedak-sedak dan bersuka-suka dengan orang jahat, iaitu buang harta pada bukan tempatnya. Pergi belanja duit bukan-bukan. Satu malam belanja sampai 7,000, 8,000, 10,000 satu malam. Sembang terus. Pasal apa? Pasal dia ada duit, dia boleh belanja satu malam 10,000. Tuan-tuan, kita benda-benda macam ni, kalau kita tak jumpa, kita kata pelik lah, ustaz ni sembang. Ada orang macam ni, ada tuan-tuan. Sehari dia masuk 30-40 ribu. Sehari. Bukan sebulan, sehari masuk 30-40 ribu. Apa 10 ribu nak buang satu hari? Masalah apa kat dia? Dia pergi buang 10 ribu satu malam di tempat-tempat yang nak menambah dosa dia. Begitu. Bukannya dijalankan dan dibelanjakan harta kepada yang disuruh Allah, seperti mengerjakan haji, seperti tolong orang susah, seperti membelanjakan untuk perang sabilillah dan lainnya, dan bukan digunakan untuk menghubungkan silaturahim, dan tiada diketahui ada pada hartanya itu hak yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, seperti berzakat dan bersedekah dan lainnya. Tak ada pasal nak ingat pasal zakat, pasal apa, tak ada pasal. Nak bersedekah, tak sekali-kali. Dia kata, hang nak duit, hampir kerja cari. Pasal apa nak minta kat aku? Tak ada ingat dalam hati dia ni, duit ringgit ni nak pergi bagi kat mak pak sikit, nak buat belanja, nak memudah, nak menyelit, nak bagi keselesaan hidup mak pak, nak tolong adik-beradik. Tak ada. Agenda ni tak pernah terlintas dalam hati dia. Ini golongan ketiga. Maka dengan kerana tiada menggunakan hartanya seperti jalan Allah, bahkan digunakan turut hawa nafsu, maka dapatlah dia sekeji-keji darjat, iaitu neraka. Tak ada lain janji Allah kepada dia, melainkan dia nak kena pergi neraka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW lagi, wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi'amali fulan, fahuwa niyatuh fawizruhuma sawa. Dan satu lagi, ini orang golongan yang keempat. Seorang hamba yang tidak diberi rezeki akan dia oleh Allah akan harta dan tiada ilmu. Ni lagi teruk. Golongan keempat, harta tak ada, ilmu tak ada. Atas dunia apa hidup susah, kemudian jahil burakak pula lagi. Kalau harta tak ada tapi berilmu, kurang-kurang maruah dia terpelihara. Harta pun tak ada, hidup miskin melarat, ilmu pun tak ada, pergi jadi jahil, murakak, cakap merapu dana. Ini golongan keempat. Maka berkata ia, jikalau sesungguhnya ada bagiku harta, pasti aku buat sebagaimana perbuatan si anu itu pada harta aku. Dia ni sudahlah aku nak hidup di genting air dia. La ilaha illallah. Sudahlah miskin, harta tak ada. Sudahlah ilmu pun tak ada. Duk ingat dalam hati ini, duk niat dalam hati, kalau aku jadi kaya, aku nak tidur di tempat judi. Tahu balik dah rumah ni. Oh, kau. Dunia tak boleh, akhirat tak boleh, neraka dia nanti boleh. Begitu. Maka ia dengan niat dia, itu saja dia duk ingat dalam hati, maka dosa keduanya sama. Walaupun dia duk di kampung, tak pergi ke mana, tapi dia dah duk niat dah, kalau aku kaya, aku nak pergi tidur di tempat judi, tak mau balik. Dosa dia sama dengan dosa kawah duk tempat judi. Yang ni orang kata buta yang dikena. Buta, yang ni yang kata buta. Kawan tadi kena pun padanlah, dia kaya raya, dia pergi melikuk, korang-korang dunia dia dah senang, akhirat dia susah. Ada juga senang atas dunia. Ni nombor 4 ni apa pun tak ada. Atas dunia pun miskin susah. Duk pasang niat dalam hati, aku kalau ada duit, aku nak jadi lagi ligat daripada Gatin tu. Kawan duduk mungkin macam Gatin lah. Dia kata tu tak ligat. Aku kalau ada duit, aku nanti lebih ligat pada dia. Hak ni tapi buat pun dosa sama macam kawah ada buat. Masalah jahil serta tak ada harta. Ini paling teruk. Sesungguhnya orang jahil dan tak ada harta itulah orang-orang yang sebanyak-banyak menjadi jahat dan menjadi orang kutu-kutu. Inilah golongan paling teruk. Jahat sekali dengan tak guna. Kerana jahil itu menyesatkan, dan tidak berharta itu menjahatkan.
Jahil ni menyebabkan jadi sesat. Jahil tak tahu apa, dia belah ikut dan aja, sesat. Jahil, tu orang Melayu kata, segan bertanya, sesat jalan. Ni maksud dia. Kita jahil, kita tak tahu ni daripada sini nak pi apa nama, nak pi Lahak Miang kot mana. Okey. Lahak Miang, ada satu tempat nama Lahak Miang. Ni dari sini nak pi Lahak Miang kot mana? Duk tanya nak pi kot mana? Nak pi kot mana? Nak tanya orang sudah. Belah pergi tengok sampai Sungai Layang, Sungai Petani. Lain langsung. Lahak Miang tadi keluar tu. Kan? Cari, tengok-tengok tu ada Sungai Layang, Sungai Petani. Segan bertanya, sesat jalan. Itu atas dunia, akhirat pun sama. Ilmu tak ada, tapi tak mau belajar, tak mau nak tanya, ambil tahu dan sebagainya, main duk belah ikut dan. Akhirnya sesat agama, lagi teruk lagi. Tadi ada orang hantar SMS, dia kata, Ustaz, esok 10 Muharram, hari Ashura. Saya ada dengar satu ustaz kata ada sembahyang Ashura. Bagaimana melakukannya? Dia kata. Ustaz mardut mana pula tidur abang tu betul. Mana ada sembahyang Ashura? Kita ni tuan-tuan, masalah kita ni dah kosot sungguh. Kita tukar tidur reka buat benda hak Nabi tak pernah buat. Hak Nabi habak suruh buat ni, kita tak buat. Kita nak tidur reka, nak buat sembahyang sunat Ashura, nak pergi buat sembahyang sunat Muharram. La ilaha illallah. Buka kitab hadis ni, bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Dia buka kitab hadis mana pun, tak jumpa pun sembahyang sunat Ashura ni. Adalah satu ustaz dia abang, kita kena buat sembahyang sunat Ashura. Benda ni tuan-tuan tak boleh reka. Sebab Nabi kata, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Bab semayang ni ibadat khusus. Ibadat khusus. Buat kalau sekiranya Nabi buat. Tak boleh buat kalau Nabi tidak pernah buat. Tak nak tidur reka buat benda-benda lagu ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, punca dia pasal apa? Pasal jahil, tidak ada ilmu. Jahil tidak ada ilmu, bila dia duk gagah juga tidur rodong, tak mau nak tanya, tak mau nak belajar, maka akhirnya dia sesat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata kerana jahil menyesatkan. Punca daripada jahil kita boleh sesat. Dan tidak berharta itu menjahatkan. Bila kita ni jadi orang tak ada duit, kita ni jadi orang susah melarat, ada mula nak fikir jahat. Lau ayam orang pun nak masuk, telur ayam pun nak sapu. Pasal apa yang pergi jadi jahat lepas tu? Pasal tak ada duit. Tentang Brunei, saya cerita dulu. Brunei, negara Brunei. Saya pernah pergi satu masa dulu, pergi ceramah di penjara dia. Brunei itu satu negara, Brunei ada satu penjara aja. Jadi ceramah di penjara Brunei. Kaki tangan penjara ada 100 orang lebih sikit. Banduan dia ada 90 orang. Yang kata Brunei, penjara besar lah. Dia buat untuk masa depan lah. Pokok ada orang nak jadi jahat, dia buat besar. Penjara Brunei ni, kaki tangan penjara ni, water jail dia apa semua daripada pengarah sampailah kepada orang ada kerja dalam penjara ni. Orang yang kerja ada 100 orang lebih sikit. Banduan ada 90 orang. Mana satu orang boleh jaga seorang banduan. Saya pergi ceramah, tengok dia pembuh banduan sebelah, sikit je. Sebelah ni kaki tangan lah, pakai uniform, pakai apa semua pengarah dia duduk ada. Saya tanya, tak keluar semua ke banduan ni? Ada kata ni habis lah ni. Dan saya kata, ada lagi kot. Dan ni habis ni, habis. Saya kata, penjara ada berapa? Dia kata satu ni lah. Banduan ni lah. Dia kata sikit ya, sini banduan tak ramai. Oh, kita tak jadi macam mana jadi. Ni kebanyakan ni yang 90 orang ni, dia salah apa? Kebanyakan. Dia kata salah ni kebanyakan dadah lah. Bukan mengedar dadah. Kebanyakan salah ni pada hisap dadah. Jadi dia masuk dalam penjara sekali dengan buat pemulihan. Oh, kata kes-kes curi, samun, rompak apa tak ada. Dia kata yang tu tak ada. Boleh kata tak ada lah. Macam mana tak ada? Ada kata semua orang dah duit. Nak samun apa lagi? Dia buat dah duit dah.
Samun ni pasal nak duit. Pasal apa? Pasal duit yang dia ada tak cukup nak enjoy. Depa duit ada belakang nak pergi samun buat apa? Oh, kita pun betul juga. Ulama dok kata ni betul juga. Kadal faqru ayakuna kufra. Kadang-kadang hampir kefakiran, miskin, melarat ni membawa satu orang jadi kufur. Betul? Ni pula dia kata kat kita, kadang-kadang tak berharta itu menjahatkan. Atau jadi jahat banyak ni. Pasal apa? Dia duit tak ada. Mengaji tak boleh, drop daripada sekolah, nak dapat kerja elok tak boleh, kerja tak ada dan sebagainya. Tapi sebagai manusia ada keinginan nak berumah tangga. Bila menikah dapat anak, bila dapat anak nak belanja duit tak ada. Akhirnya dia mahu main macam-macam. Itu yang sampai besi apa nama duk tutup longkang pun dia balas ni. Pasal apa? Pasal duit tak ada. Duit tak ada. Ni anak ada besar, anak nak pergi sekolah, nak bawa duit nak bagi tak ada, nak balik guna, kali-kali pergi tengok, katut dia ni nampak elok, balas ni. Dijual kat ruang mana tu. Kan? Bukanlah semua orang dia kata di ruang tu curi katut. Tapi dia curi, dia lepas kat kawan tu, suruh tolong dia. Nak tengok apa lagi, basikal budak sekolah terlupa nak bubuh kunci ke apa-apa, dia buat kayu bila gua basikal dia. Atau jadi jahat ni, dia kata pasal apa? Kerana tidak berharta. Hak ada duit saja nak jahat tu satu pasal. Tapi hak tu jahat kerana tak ada duit ni ramai. Maka kerana tu Nabi kata jadi rosak dia ni. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi ilmu kat dia dan Allah tak bagi harta kat dia. Kerana tak ada ilmu, dia tak tahu dosa pahala. Kerana tak ada harta, dia jadi jahat. Dia fikir nak buat yang tu yang ni dan sebagainya. Maka dengan kerana tidak ada ia berilmu, maka sentiasalah dia di dalam maksiat. Kerana tidak tahu ia menolak dirinya dan menyimpangkan dirinya daripada kejahatan tu. Dia tak erti macam mana nak jadi orang baik pasal dia tak ada ilmu. Dia tak erti ni nak jadi orang baik macam mana. Dia ada ingat nak jadi orang baik, tapi nak jadi baik macam mana tak erti nak jadi baik. Ada tuan-tuan orang sampai umur 60-70 tak semayang pun ada. Tak semayang. Orang marah dia, bini duk marah dia, anak duk marah dia, anak menikah ada menantu marah dia. Menantu duk main, abang dah ustaz ni saya nak buat macam mana pak mentua saya ni tak mau semayang. Tak mau semayang ustaz. Semayang apa pun tak mau. Kacau betul. Saya pening dah dengan dia ni. Saya bagi kaset ustaz pun dia ambil. Bukan dia tak ambil, tapi dia tak ada. Dia kata macam tu. Kita kata cuba pergi sembang dia elok dengan mak mentua. Suruh mak mentua sembang dengan dia. Tanya pergi tengoklah, tanya pergi tengok. Kalau hang kancing dengan pak mentua, hang sendiri sembang dengan pak mentua ni. Bawa dia pergi kang mana ke apa, aku sambil duduk nak kita sembang pergi. Sah ke dia tak hati semayang. Kita duk cap dia kata dia tak mau semayang. Bukan dia tak mau semayang, dia tak hati nak semayang. Ada tuan-tuan, nak tak hati semayang ni ada. Dia tu ingat apa? Semayang ni payah. Dia kata duk terai hafal doa kunut tak mau nak ingat. Dia kata kerana tak hafal doa kunut tu 5 waktu semayang tak semayang. Kunut bukan tiap-tiap waktu semayang, bukan tiap-tiap semayang nak kena baca kunut. Tapi dia kerana tak reti kunut ni terus tak mau semayang. Ada. Semacam mana orang hari ni bila ada mayat tak mau main semayang mayat. Pasal apa? Dia kata payah nak hafal doa semayang mayat tu. Nak hafal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu tu dia kata payah dia kata. Dengan kerana tu dia tak main semayang-mayang. Dia tak erti. Bukan pasal dia tak main tu, pasal dia tak erti. Jadi berapa ramai orang yang jahil, tidak ada ilmu, maka kerana tu dia sesat. Semayang dah apa dah habis, melingkup habis ibadat dia. Dia jadi sesat kerana tidak ada ilmu. Begitu. Apabila dilihatnya orang jahat bersuka-suka dengan hartanya pada maksiat dan pada jalan hawa nafsu, maka dia pun teringin dan suka yang demikian itu. Bila ilmu tak ada, bila tengok kaki-kaki ayat ni dia teringin. Dia kata syok lagu depan ni dia syok tengok orang jenis kaki ayat dia seronok. Tengok orang seronok ni seronok. Kita tengok orang seronok pun kita seronok. Tengok dengan sambut tahun baru seronok, lompat tepuk tepuk lompat di atas belakang aku lompat mai atas belakang menyanyi menjerit apa semua saat-saat lagi cucu hati lighter angkat ayun. Kita tengok pun seronok pula kata. Ingin nak disulam masuk jelas-jelas lepas tu.
Seronok. Maksudnya apa? Benda seronok. Nama kata manusia ni dengan benda seronok dia tarik. Jangan cakap tuan-tuan. Jangan cakap kita duk main masjid, duk main mengaji, duk main apa. Bila anak-anak pasang televisyen dia duk main lagu-lagu apa ni, lagu duk gedik kaki automatik duk gedik. Anak kita pun dia kata, ayah nampak acok tu. Dah ayah kebah kaki dia pun lagu duk buat lagu macam. Bukan kebah kaki, itu manusia. Nama kata manusia ni benda seronok dia shot lah. Dia shot, dia main tengkarat tu, ruk dah dia main. Saat lagi sedang balik apa, buka boleh, ayah kamu tengok gambar ni. Garang balik. Tadi syok dah kan? Tadi dah syok dah kan? Pasal apa? Pasal manusia. Tentu buat apa kita bohong? Naluri kita sebagai manusia. Cuma manusia yang berjaya tu ialah dia berjaya lawan hawa nafsu dia. Ni hawa nafsu. Kalau kita tak ada hawa nafsu, kita bukan manusia, kita malaikat. Kerana kita manusia, dia ada hawa nafsu. Cuma kita berjaya pasal kita boleh kekang hawa nafsu kita. Kita boleh kontrol dia. Dia kena ikut kita. Ini manusia. Jadi dia kata di sini, orang yang jahil, tak ada ilmu langsung, bila tengok orang jahat bersuka-suka dengan harta, dengan maksiat, dengan jalan hawa nafsu, maka dia pun teringin nak suka seperti yang demikian itu. Dia pun teringin. Begitu. Maka dia pun berkata, jikalau sekiranya aku ada harta, pasti aku bersuka-suka dengan harta aku seperti orang itu. Dia pasang niat. Aku pun kalau ada duit, aku pun nak buat lagu tu. Maka sudahlah niatnya itu pada nak mengerjakan yang haram. Maka pada hukum syarak, apabila satu orang niat nak buat jahat seperti orang buat jahat dan maksiat itu, maka berdosa ia sama dengan dosa orang yang berbuatnya. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis dalam masalah tadi. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fil hammi fid dunya wa hubbiha. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berbimbang dengan dunia dan kasih akan dia. Kita akan tengok pula tajuk selepas ni, bagaimana orang yang hati dia duk fikir dunia saja dan dia syok sangat dengan dunia, apa nak jadi ke dia. Dan lepas tu dia akan masuk satu tajuk bab ma jaa fi tulil umur lil mu'min. Hadis yang membicarakan panjang umur bagi orang mukmin. Apakah yang dimaksudkan dengan panjang umur? Orang yang beriman, panjang umur tu macam mana? Adakah umur 100 tu dianggap panjang umur? Ataupun umur 50 tapi diisi dengan amal ibadat, maka itu dianggap panjang umur. Kita nak tengok macam mana Islam melihat soal panjang umur. Wallahu a'lam. Tuan-tuan semua, esok 10 Muharram, kita try tengok. Mudah-mudahan diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat puasa. Mudah-mudahan. Kalau kita tak buat, bila kita nak buat? Benda baik ni tuan-tuan nak buat susah. Kerana susah itulah Nabi janji ganjaran tu, keampunan dosa untuk tahun lepas. Kerana susah. Puasa tak susah, tapi nak puasa tu susah. Puasa Ramadan kita boleh puasa sebulan, tak ada siapa mati pun, mati kerana puasa. Maknanya nak puasa, maknanya puasa tu tak susah. Nak puasa tu susah. Nak puasa tu susah. Bila kita ingat nak puasa, dia macam-macam dong. Ramai pukul 1 elok lah kawan kata, jom ni nak jalan. Kan? Jom ni kita tak mau dengar. Dia kata, aku puasa ni. Hang puasa apa? Dia bayar dulu tu. Hang puasa apa? Kan? Kita ada puasa Asyura. Oh, sorry. Aku hang bagus lah ni tu. Kita dengar tu dia geli telinga. Apa pula, aku bukanlah bagus sangat. Umur pun 40 lebih dah. Eloklah cerai buat benda-benda lalu ni. Bagus lah. Ini 2 kali kita lalu. 3-4 kali bagus, jom. Pasal apa? Pasal tak syok dengar orang kata kita ni bagus sangat. Ada orang begitu, dia kalah. Bila orang kata itu dia geli. Dia kata dia bagus ni dia geli. Kan? Ni. Aku tak bagus sangat. Aku saja nak cerai. Tapi orang bagus.
Ya, kita jom pergi makan. Sayang kan. Jadi stres. Hari itu hari yang Arafah kita ada yang dan buat, ada yang terletak. Dan dua kali tanya, Saudi ni kan, dua Saudi ni tengok makan dah. Tengok makan dah. Kan? Jadi satu. Yang kedua, puasa sunat ni kita kena ingat satu. Puasa sunat ni selagi tak masuk waktu zuhur, kita boleh niat puasa. Tak mesti niat malam. Malam itu ingat nak puasa, tak puasa, nak puasa, tak puasa, tu kelena dengan tak ada nak niat. Pagi esok, bangkit kita pun tak makan apa lagi. Tengok sampai ke 10, sampai ke 11, tak makan apa lagi. Tengok ke 11 lah. Puasa habis lah. Masih boleh lagi. Pasal apa? Pasal puasa sunat boleh niat sebelum masuk waktu zuhur. Jadi ada time lagi. Dan ada time lagi. Boleh lagi. Puasa fardu, puasa wajib tak boleh. Mesti niat malam. Jadi peluang tu ada lagi. Kalau malam ni tak boleh nak buat keputusan lagi. Puasa payah lagi. Ini kita dah kata tadi. Puasa sunat ni dia nak puasa tu susah. Tak boleh nak buat keputusan lagi. Balik lagi bincang dengan kita punya timbalan kita. Kata esok kita puasa. Dia kata esok rasa tak mau dia kata. Dia kata tak mau. Bila dia kata tak mau, kita 50% dah drop lah. Tapi dia tak mau, kita mau sama-sama apa tu. Dia kata esok tak mau. Esok apa kan dia cerita. Esok di pejabat ada buat makan apa kan. Kita dah turun 50. Jadi tak boleh buat keputusan. Sampai pagi esok tu iah lagi. Dia dah buat dah roti apa ke, bubur dah atas meja tu tak makan. Dia tak boleh buat keputusan ni, tak makan. Sampai ke 9. Tak boleh buat keputusan ni, sampai ke 12. Tengok Zuhur ke Allah. Zuhur dah ke setengah, ni ke 12 dan lagi. Tak boleh buat keputusan lagi. Kan? Sampai 12.30. Puasa. Boleh lagi masa tu. Boleh lagi. Ada kalau dah kena, Alhamdulillah, ingat nak puasa balik, itu tak boleh. Kan? Jadi tuan-tuan, apapun lagi sekali saya pesan, seserai tengok puasa Asyura itu. Seserai tengok dengan satu keyakinan, kita yakin pada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, keampunan dosa untuk tahun lepas. Kita pun dah muhasabah masa awal tahun itu, muhasabah dia nampak banyak silap dalam tahun lepas. Muhasabah balik nampak banyak silap. Ini peluang untuk kita nak minta ampun dekat Allah. Dalam bentuk kita buat puasa sunat yang Nabi sudah janji keampunan dosa untuk tahun yang sudah lalu. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita boleh buat benda baik ni. Mudah-mudahan dia menambah kebaikan pada kita dan mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.